Kenaan dengan para sahabat. Amma man iqtarana bisabbihi da'wa anna aliyan ilah. Okay, sesiapa yang di samping apa dia mencaci siapa dia Umar ke ataupun Abu Bakar dan Umar, kemudian dia mendakwa pula Ali adalah Tuhan, atau annahu kana huwan nabi, ataupun Ali adalah nabi. Okey, dan wa inna ma ghalata Jibril fi risalah, dan Jibril silap bagi risalah, bagi message. Postman yang silap, okay? Postman yang tidak bertauliah, begitu lebih kurang bahasa tak eloknya. Okay? Ada yang mengatakan begitu di kalangan Syiah, mengatakan Jibril silap patut bagi pada Ali, dia pergi bagi pada Muhammad bin Abdullah. Fahadha la syakka fi kufrihi, ini tiada sebarang syak tiada sebarang syak dalam kekufurannya. Siapa yang cakap begini, Ali Tuhan, Ali Nabi, Ali sepatutnya dia yang dapat jadi Rasul, bukannya Muhammad, maka dia kafir. Tiada sebarang syak. Bal la syakka fi kufri man tawaqqafa fi takfiri, dan tidak ada sebarang syak bagi orang yang ragu-ragu dia kafir ke tidak. Kan dengar benda tu kafir ke, maka dia pun kafir juga. Kan orang yang bila dengar tu pun dia kata jangan kafirkan dulu, kita pastikan ada. Siapa dengar tu terus kena kafirkan terus. Okey? Jadi orang yang bercakap tu kafir, orang yang ragu-ragu untuk mengeluarkan hukuman kafir pun kafir juga. Kerasnya hukuman berkenaan dengan dakwaan ini. Kemudian wa kadzalika, begitu juga man za'ama minhum anna al-Qur'ana naqasa minhu ayatun wa kutimat. Okey, dan sesiapa yang menyangkakan di antara mereka bahawa Quran itu telah kurang, okey, beberapa ayat dan telah disembunyikan, au za'ama anna lahu ta'wilatin batinah, ataupun menyangkakan bahawa Quran itu mempunyai pentakwilan yang batin, tusqitul a'mal al-masyru'ah, yang menjatuhkan ataupun mengabaikan ataupun menolak amalan-amalan yang disyariati, wa nahwi dzalika, dan seumpama itu, wa haula'i yusammuna al-qaramitah wal batiniyah, yang mana mereka itu dikenali sebagai qaramitah dan batiniyah, wa minhum at-tanasukhiyah, dan di antara mereka adalah at-tanasukhiyah, wa haula'i la khilafa fi kufrihim, tidak khilaf juga pada kekufuran mereka. Okey, masih lagi Ibn Taimiyah meneruskan, wa amma man sabbahum sabban la yaqdahu fi adalatihim wala fi dinihim. Adapun orang yang melaknati mereka, iaitu para sahabat, dengan adapun orang yang mencerca mereka dengan cercaan yang tidak memberi kesan pada keadilan mereka ataupun pada agama mereka, contohnya orang yang mensifatkan sahabat dengan bukhul, kebakhilan, jubun, penakut, ataupun kurang ilmu, ataupun tidak zuhud dan sebagainya, fahadha huwa alladhi yastahiqqu at-ta'dib wa at-ta'zir. Ini perlu diberi adab dan ditakzir. Takzir maksudnya disebat dan sebagainya. Tidak kufur dengan itu. Okey. Wa amma man la'ana wa qabbaha mutlaqan fahadha mahallul khilafi. Adapun orang yang melaknati, okey, dan mencerca secara mutlak, secara umum gitu, dan ini adalah perkara yang khilaf. Okey. Kenapa khilaf? Kerana kemungkinan dia laknat kerana marah ataupun laknat kerana i'tiqad. Tak apalah, itu antara perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah. Adalah beberapa perkara lain lagi, tapi ini menunjukkan bagaimana secara umumnya mencerca para sahabat hukumnya adalah apa? Apa dia? Hukumnya adalah bunuh, kan? Okey. Dan sesiapa yang mendakwa Ali adalah Tuhan, Nabi, ataupun Jibril silap dalam memberi risalah, hukumnya kafir. Okey. Dan dakwaan ini kemudian nanti kita akan tengok ada pada kumpulan, ada ataupun golongan Syiah khususnya yang melampau ini. Okey. Banyaklah lagi di sini, ada Al-Ansab oleh Sam'ani, menceritakan lebih kurang sama definisi Imamiyah. Tadribur Rawi pun oleh siapa dia, Ibn Salah, kan, ataupun As-Suyuti, syarahan As-Suyuti. Okay, menceritakan tentang ni, tapi saya rasa kita boleh berhenti kat sini terlebih dahulu, ataupun berapa dah saat? 9.20. Saya rasa kita dah berhenti di sini untuk buka soal jawab. Okey. Ingatkan saya, kita berhenti muka surah 40 boleh. Jadi secara umumnya di sini masih lagi
huraian ahli sunnah wal jamaah terhadap hukum Rafidah, ataupun definisi. Yang pertama definisi, yang kedua kita masih lagi menceritakan tentang hukum di sisi ahli sunnah wal jamaah. Okey, dan sedikit demi sedikit kita akan masuk akhirnya nanti kepada kitab-kitab mereka. Okey, kesesatan mereka daripada kitab-kitab mereka. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk mendukung sunnah Nabi SAW dan memerangi golongan yang memerangi sunnah Nabi SAW. Silakan kalau ada soalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dua soalan. Ya. Satu, mungkin tak Ada kaitan tak puan? tentang sembahyang ini saya tentang waktu sembahyang antara asar dengan maghrib, antara asar selepas asar Macam-macam? waktu sembahyang selepas asar kan, habis itu sebelum masuk maghrib kan, waktu itu boleh tak kita sembahyang sunatul masjid dengan sunat wudu bila kita masuk masjid, habis itu selepas kita ambil wudu? Okey. Jawapannya khilaf ulama. Khilaf ulama. Sebahagiannya mengatakan tak boleh, kan? Dan sebahagiannya mengatakan boleh sekiranya bersebab. Antara yang mengatakan boleh bersebab, saya ingat saya adalah mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau sembahyang itu ada sebabnya, sama ada tahiyatul masjid ataupun wudu, kan, apa saja yang bersebab, maka dibenarkan. Okey. Tapi sebahagian ulama mengatakan tak boleh, mengikut zahir hadis yang tidak membenarkan solat selepas asar hinggalah ke maghrib. Nah, sebahagian ulama pula mengatakan beginilah, senang. Kalau kita masuk tu, dia yang masjid ni, kalau khususnya masjid lah kan, kalau di masjid, okey, kalau kita dah ambil wudu, kita nak sembahyang, ataupun kita dah ambil wuduk, nak masuk masjid, nak sembahyang. Okay, walaupun ada pandangan yang membenarkan, yang membolehkan, tetapi pandangan yang ketiga mengatakan lebih baik kita keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf iaitu kita tak payah solat, dan kita tak payah duduk. Kerana duduk di masjid, kan, kita masuk masjid nak duduk, itu yang Nabi sebut fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Janganlah dia duduk sehingga selepas dia sembahyang 2 rakaat. Okay, so sembahyang 2 rakaat tu adalah untuk membolehkan dia duduk di masjid. Jadi kalau dia masuk khilaf, kan, berdiri lah sampai itu. Okay. Kalau dia ambil mana-mana pandangan pun saya rasa tak adalah besar sangat perkara ni, insya-Allah. Ya. Tapi saya bila tanya satu orang, dia Imam Malik, dia ada hadis mengatakan antara tu waktu tu adalah waktu yang tak boleh sembahyang pun. Tak boleh sembahyang? Tak boleh sembahyang apa sembahyang. Oh iyalah, itu yang kita sebut tadi. Sebahagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh, dibenarkan, dan ada setiap satu ada dalil yang tertentu. Okay. Dan sebaik-baiknya adalah khuruj daripada khilaf. Keluar daripada khilaf, kalau masuk tak payah duduklah. Gitu. Kalau masuk tak payah duduk. Tak payah duduk. Nak baca Quran berdiri. Kerana nak sembahyang tak boleh. Tapi nak masuk masjid boleh je, tak ada masalah. Nak duduk kena solat. Masalahnya solat tak boleh, kan? Ada pandangan mengatakan solat tak boleh lepas tu. Ada pandangan mengatakan boleh sekiranya ada sebab. Kalau tak ada sebab tak boleh. Jadi tengok mana yang kita yang mana kita pada saya dengar hadis mengatakan ada satu ketika Rasulullah SAW kan bila sedang membaca khutbah, ada sahabat masuk, dia suruh bangun dan buat 2 rakaat, kan? Tahiyatul masjid. Tapi itu masa Jumaat, itu tidak dilarang solat. Ini lepas asar, dia lain sikit. Kan lepas asar tu tak boleh lah, kan? Yang itu masa Jumaat dibenarkan. Masa itu dah masuk zuhur, tak ada masalah. Dia tak boleh masa matahari dekat atas kepala kita. Itu yang tak boleh. نعم يعني يوجد منع التنفل. البخاري وبعض الاحاديث نعم كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن اي صلاه بعد صلاه العصر او قبل صلاه المغرب قبل غروب الشمس. نعم. كان لا ينهى عن التشبه بالمجوس. وكان عمر بن الخطاب في
حديث نعم قرأته أنه كان يضرب رجلا إذا دخل رجل صلى صلاة بعد صلاة العصر كان يضربه بالصوت أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم. أي نعم. أنا ذكرت أن هناك خلاف في هذه القضية، والأفضل الخروج عن الخلاف، يعني إذا دخلنا فنقوم نقف نبقى واقفا إلى أن يدخل وقت المغرب. نعم. هل لديك سؤال عليك؟ لا. Ya. Yang kata di Taimiyah, kita mencaci Abu Bakar, kalau orang mencaci Abu Bakar dan Umar, mengatakan bahawa Ali adalah Nabi, itu kafir. Mengatakan Ali adalah Tuhan, mengatakan Ali adalah Nabi, dan mengatakan Ali sepatutnya mendapat wahyu. Jibril silap, kan? Postman yang tak bertauliah, kan? Jibril silap pergi bagi pada Muhammad, sepatutnya bagi pada Ali. Siapa cakap tiga benda ni, percaya tiga benda ni, kufur. Salah satu daripada tiga ni lah. Salah satu daripada tiga ni kufur. Tidak boleh diragui tentang kekufurannya. Maksudnya yang mencaci Abu Bakar dan Umar, mencaci Abu Bakar dan Umar, hukumannya sebat. Sebab kan mancung. Sebab lah. Sebab masuk mancung lah. ada yang lain tu tak? Macam mana? yang kita yang baca yang mengkafirkan saya. yang siapa dia? Yang saya sebut tadi. Tak apa, kita buka balik sebentar. Siapa yang siapa yang benci kepada Abu Bakar dan Umar, okay, Rasulullah nak Ali nak bunuh dia, okay, asal dia nak bunuh, okay, tapi bila disebutkan dia ni sokong keluarga apa semua, jadi Ali mengatakan duduk jauh-jauh, jangan datang sini kena, kan, maknanya dihalau, okay. Kemudian di kalangan sahabat ada yang mengatakan sesiapa yang kalau kamu dengar seorang yang mencerca Umar, adakah kamu nak pancung dia? Ya. Okey. Abu Bakar pula macam mana? So, jawapannya ya juga. Sebahagian para sahabat lah. Okey. Dan Ali Umar radhiyallahu anhu nak potong lidah anak dia yang mencerca sahabat lain. Selain daripada Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan dia sendiri, orang lain macam Miqdad, sahabat-sahabat yang hebat. Okay. Kemudian Ali pula mengatakan sesiapa yang mendahulukan dia terhadap Abu Bakar dan Umar, maka dia akan, hukuman aku terhadapnya adalah dia disebat. Sebatan yang kena pada orang yang menuduh orang lain. Okay. Tuduh sini yang saya faham, tuduh apa dia, macam qazaf tu lah, kan, apa 80 kali sebatan, kan, tamani najal dah. Okay. Memang betul lah, maknanya kalau ikut sini ada di kalangan sahabat yang mengeluarkan kenyataan mencerca Umar dan Abu Bakar, hukumannya adalah hancur. Okay, artinya kalau Rasulullah lagi lah, kan, siapa cerca Rasulullah tu lagi lah. Macam mana tak kejahilan Ustaz yang mengajar ilmu Syiah ni sebagai